Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kami akan menerangkan berkenaan apa itu ideologi, modernisme dan pasca modernisme. Falsafah menetapkan sebagai ideologi kajian mengenai asal-usul idea. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, idea yang bererti idea, dan logi dari kata logos yang diterjemahkan sebagai kajian atau risalah. Ideologi merupakan sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang. Pada lazimnya, ia merujuk kepada kepercayaan yang menggerakkan suatu pergerakan politik dan sosial. Ideologi ialah himpunan idea-idea asas, kepercayaan dan kepercayaan yang dinamik. Ideologi ialah perspektif yang membentuk watak berfikir dalam merealisasikan hasrat atau cita-cita. Ideologi juga ialah himpunan konsep-konsep sistematik yang digunakan sebagai asas pendapat yang memberi arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi ialah cara berfikir seseorang atau kumpulan tertentu. Ideologi juga memahami teori dan matlamat yang membentuk proses sosiopolitik. Modelism adalah berasal dari perkataan Latin modo yang bermaksud recently atau just now. Selain itu, dalam falsafah proses sosial yang membawa perubahan terhadap politik, ekonomi dan ideologi. Perkembangan modelism 1. Rasa tidak puas hati, kemarahan golongan intelektual barat yang akhirnya memberi ruang kepada kelahiran zaman Renaissance iaitu pencerahan, Enlightenment dan modelism. Kedua, modelism adalah aliran pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Ketiga, ia juga gerakan penentangan terhadap agama kerana modelism lahir daripada ideologi sekularisme. Kemudian muncul kaedah ilmu moden seperti rasional, empirikal, saintifik dan logik yang sesuai dengan peredaran zaman. Aliran ini berkembang pada abad ke-18 atau zaman pencerahan. Gerakan Enlightenment yang mendukung falsafah rasionalisme dan nilai kebebasan dan kebolehan manusia. Kedua, aliran ini menekankan akal fikiran rasional dalam menentukan kebenaran, mencipta sesuatu kejayaan atas dasar kemanusiaan, bukan keagamaan. Ketiga, manusia boleh mencapai kemajuan dengan akal fikiran semata-mata untuk mewujudkan masyarakat manusia yang baru dengan matlamat utama aliran ini untuk mengejar kesenangan duniawi dan menolak tanggungjawab manusia kepada Tuhan. Antara tokohnya adalah Immanuel Kant, John Locke, David Hume, Auguste Comte dan George Berkeley. Mengenai pasca modelisme pula, ianya bermaksud selepas, sesudah atau setelah moden. Dengan kata lain, masa sekarang berkaitan dengan masa kini dan cara kaedah yang baru. Dalam falsafah pasca modelisme, Encyclopedia of Culture and Topology, pasca moden ditaktifkan sebagai satu gerakan dari pelbagai sistem atau falsafah bermula dari reka bentuk dan falsafah estetik. Seterusnya, Jean-François Lyotard. Tiada kebenaran terhadap metanaratif yang akhirnya membawa kepada penafian terhadap wahyu dan perubahan kepada pandangan dunia dan berasaskan sains semata-mata. Charles Jacques pula mengatakan
Satu daripada anjakan utama ke arah dunia pasca moden ialah berlakunya perubahan dalam epistemologi, kefahaman terhadap pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu berkembang. Apa itu pasca modelism? Ianya adalah fenomena baru, kesan dari ketidakpuasan hati terhadap gagasan modelism yang dilihat gagal dan menindas manusia. Penentangan terhadap modelism yang bersifat saintifik, rationality dan tidak seimbang, sedangkan manusia terdiri daripada intelek, rohani, emosi, intuitif. Oleh itu, aliran pasca modelism meliputi disiplin ilmu, antropologi, fisiologi, sosiologi, sejarah dan politik. Relativism ialah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu perkara yang bersifat tidak tetap dan mutlak. Ianya boleh berubah mengikut suasana persekitaran. Dari sosiologi, ilmu pengetahuan, kebenaran dan nilai moral ditentukan secara berkaitan dengan budaya, masyarakat dan konteks persejarahan. Teori atau pengetahuan bahawa penilaian adalah relatif dan berbeza-beza menurut situasi, peristiwa dan individu yang mengalaminya. Oleh itu, kebenaran dinilai relatif, tidak mutlak dan saling berbeza antara budaya dan budaya yang lain, individu dengan individu yang lain dan situasi dengan situasi yang lain. Antara ciri-cirinya menafikan universalism, tidak wujud satu persetujuan sejagat berkenaan kebenaran dan kebaikan. Kedua, menafikan absolutism, tidak wujud penilaian-penilaian yang bersifat tepat dan tidak berubah seperti nilai kebenaran, kebaikan, keburukan dan lain-lain. Ketiga, menafikan objektivism dan keempat, menafikan moralism. Teori relativism. Teori relativism ini adalah teori yang menolak sesuatu kebenaran yang objektif. Relativism menganggap kebenaran itu boleh dilihat dari pelbagai sudut. Umumnya, dalam sains kita boleh menerima teori A sebagai benar dan di suatu sudut yang lain, kita boleh melihat teori B juga sebagai benar. Jadi, jika kita menganggap bahawa kebenaran itu bukannya bersifat sesuatu yang mutlak, maka ini bermakna bahawa kita boleh menerima pelbagai sudut pandangan atas dasar bahawa tidak wujud suatu kebenaran yang mutlak, tetapi wujud cara-cara yang berbeza untuk memahami akan hakikat kebenaran itu. Bagi pasca modernis, konsep relativism adalah satu cara untuk menafikan konsep absolute true sebagai yang didakwa oleh sains. Hanya sains yang mampu memberi pengetahuan yang sebenarnya mengenai alam ini. Kritikan fahaman relativisme. Fahaman relativisme yang mengatakan bahawa tidak wujud satu kebenaran yang mutlak adalah sesuatu kenyataan yang menafikan kebenarannya sendiri. Ahli-ahli falsafah lain mengkritik relativisme kerana implikasinya terhadap kepercayaan moral individu dengan menyatakan bahawa jika kebaikan atau keburukan sesuatu tindakan bergantung pada norma-norma masyarakat, maka seseorang mesti mematuhi norma-norma masyarakatnya sendiri dan berpaling dari mereka yang bertindak tidak bermoral. Inilah sebabnya mengapa pengkritik menganggap bahawa pandangan relativisme mendorong kesesuaian sosial dan tidak meninggalkan ruang untuk pembaharuan moral atau peningkatan dalam masyarakat. Jadi, fahaman relativisme sebenarnya secara logik tidak mempunyai asas logik yang kuat. Kesan ideologi relativisme pasca moden dalam kehidupan. Yang pertama, relativisme melakukan pengkhianatan. Relativisme adalah pemberontakan terhadap realiti objektif Tuhan. Keberadaan Tuhan semata-mata menciptakan kemungkinan kebenaran.
Tuhan merupakan standard utama dan terakhir untuk semua tuntutan kebenaran, iaitu siapakah dia, apa yang dikehendaki dan apa yang dikatakan adalah standard objektif luaran untuk mengukur semua perkara. Apabila relativis mengatakan bahawa tidak ada standard kebenaran dan kepalsuan yang berlaku untuk semua orang, ia berbicara seperti seorang ateis. Ia melakukan pengkhianatan terhadap Tuhan. Yang kedua, relativisme memupuk kepalsuan. Semua orang tahu di dalam hatinya bahawa mempercayai relativis menjadi kenyataan adalah bertentangan. Dan setiap orang juga tahu secara intuitif bahawa tidak ada yang berusaha untuk menerapkannya secara konsisten. Oleh itu, baik secara falsafah dan praktik, ia memupuk kepalsuan. Orang mengatakan bahawa mereka mempercayainya tetapi tidak berfikir atau bertindak secara konsisten dengan apa yang mereka katakan. Mereka bersifat munafik dan relativisme menimbulkan kemunafikan dan kepalsuan. Ini bertentangan kerana proses memikirkan relativisme menjadikan anda kebenaran yang tidak anda anggap sesuatu yang relatif. Relativisme menggunakan undang-undang bukan kontradiksi dan hukum dan akibat setiap kali mereka berbicara mengenai kepercayaan mereka pada relativisme dan hubungannya dengan dunia, dan juga undang-undang ini tidak bersikap relatif. Seterusnya, relativisme menyembunyikan pembelotan doktrin. Salah satu kesan relativisme yang paling tragis adalah kesannya terhadap bahasa. Dalam budaya di mana kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan luaran bagi diri kita sendiri yang harus kita kejar, pelihara dan hargai dan gunakan untuk kebaikan orang. Bahasa memegang tempat yang terhormat untuk menyatakan dan membawa serta menyebarkan kebenaran yang berharga. Sebenarnya, penggunaan bahasa seseorang dinilai berdasarkan apakah ia sesuai dengan kebenaran dan keindahan realiti yang diikatkannya. Tetapi apabila kebenaran objektif lenyap dalam masalah relativisme ini, peranan bahasa berubah secara mendadak. Bukan lagi hamba yang rendah hati kerana membawa kebenaran yang berharga. Sekarang ia melepaskan layanan dan mengambil kekuatannya sendiri. Itu tidak tunduk pada realiti luaran yang objektif. Ia mewujudkan realiti tersendiri. Ia tidak lagi berfungsi untuk menunjuk kebenaran. Sekarang ia bertujuan untuk mendapatkan pilihan pengguna. Hai, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang kesan fahaman relativisme kepada fahaman keagamaan. Relativisme biasanya merupakan teori yang menolak kebenaran objektif. Konsep relativisme ini telah menerima banyak kritikan daripada ahli falsafah kerana ia dikatakan bahawa kepercayaan ini tidak mempunyai kebenaran mutlak tetapi menyangkal kebenaran sendiri. Relativisme juga mempunyai banyak pengaruh terhadap agama, sejarah, sains dan falsafah. Antara kesan relativisme terhadap keagamaan dapat dilihat pada agama Islam. Bagi agama Islam, ada beberapa kepercayaan yang diterima oleh orang-orang Islam dan kebenarannya tidak boleh disangsikan atau diragukan. Contohnya, kepercayaan kepada Tuhan adalah kebenaran yang sahih dan tidak dapat dipertikaikan. Oleh itu, kebenaran ini dianggap sebagai kebenaran mutlak. Jika kita mempunyai ideologi relativistik, kita dapat menganggap bahawa ideologi keberadaan Tuhan dapat diterima. Tetapi pada masa yang sama, dapatkah kita mengatakan bahawa ideologi tanpa Tuhan juga boleh diterima? Oleh itu, relativisme telah menimbulkan konflik kerana kedua-duanya adalah benar dan membawa kepada percanggahan masalah logik yang serius. Tambahan pula, terdapat juga ahli sains yang menolak fahaman relativisme ini kerana menurut mereka, jika mereka menerima fahaman tersebut, bermaksud ia membawa implikasi bahawa kajian sains ini tidak dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Selain itu, fahaman relativisme menafikan akan kewujudan hakikat atau kebenaran yang mutlak. Maka ia merupakan satu cabaran kepada kepercayaan agama. Kerana agama itu bersifat dogmatik. Maksudnya, sesuatu kepercayaan agama itu tidak boleh diubah atau dicabar. Penerimaannya haruslah bersifat mutlak atau absolut dan tidak boleh meragui akan kebenaran yang disampaikan oleh sesuatu agama tersebut. Kesimpulannya, dari sudut keagamaan, relativisme ditolak kerana keyakinan itu jelas dan boleh menjadi pendekatan yang taat. Sesuatu kepercayaan itu tidak boleh diragui.
Bagi sesuatu agama itu, kebenaran masing-masing adalah mutlak. Misalnya, kepercayaan kepada Tuhan adalah suatu kepercayaan yang dianggap menggambarkan sesuatu kepercayaan yang mutlak. Dengan itu, ia tidak boleh diubah suai ataupun diberi interpretasi yang lain yang tidak menjurus kepada penerimaannya sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Sedangkan, relativisme tidak mengambil sikap yang sedemikian. Dari sudut mana-mana agama pun, mereka tidak menerima fahaman relativisme ini kerana ia mungkin akan menimbulkan keraguan di dalam kepercayaan mereka, seperti yang diajarkan oleh sesuatu agama itu. Kesimpulannya, modernisme dan pasca modernisme mempunyai keburukan dan kebaikan tersendiri jika dinilai dari pelbagai aspek. Manusia dan agama tidak boleh dipisahkan. Ia merupakan gaya hidup yang berfungsi sebagai panduan kepada manusia menuju ke arah yang benar dalam menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, kaedah dan silibus pembelajaran perlu dipertingkatkan agar manusia dan agama boleh bergerak seiring dengan arus pemodenan dan tidak hanya hilang di kelan zaman. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.